Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tadhakkura wa at-tadhkir والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bersama kitab At-Taqriratus Sadidah fil Al-Masaili Al-Mufidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Jadi kita masih berada pada perbincangan tentang rukun-rukun solat. Kita sebut sebelum ini rukun solat ada 13. Yang pertama ialah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Jadi semalam kita dah baca syarat-syarat sah Al-Fatihah ada 12. Kemudian hukum bila mana seseorang tu tak mampu baca Fatihah. Dan kita baca faedah-faedah yang berkait dengan Al-Fatihah. Yang terakhir ialah mas'alatun mata yasqutu wujubal Fatihah ataupun wujubul Fatihah. Bilakah gugurnya kewajipan membaca suratul Fatihah. Jadi kita baca apa yang disebut oleh Maulana Syekh, la tasqutul Fatihatu abadan illa fi halatin wahidah wa hiya halatul masbuq. Jadi disebut kat sini Al-Fatihah tidak gugur selama-lamanya melainkan pada satu keadaan, iaitu bila mana kita masbuk. Boleh di Fatihah wajib dibaca sembahyang seorang ke, imam ke, makmum ke, wajib baca. Satu situasi sahaja kita dibenarkan untuk meninggalkan sebahagian Fatihah ataupun keseluruhan Fatihah, iaitu ketika mana kita masbuk. Okey, apa hukum masbuk? Maulana Syekh sebut hukumul masbuqi yajibu alaihi an yubadira bil Fatihati ba'da takbir wa la yusannu lahu du'a'u al-istiftah ويركع بعد ركوع الإمام مباشرة ولا يجوز له إكمال الفاتحة ولكن يسن له إكمالها إذا غلب على ظنه تطويل الإمام في الركوع. Jadi hukum masbuk ialah wajib ke atas dia bersegera membaca Fatihah selepas daripada takbir. Faham tak? Jadi kita mari lambat dah ni. Bila mari lambat, kita pun takbir Allahu Akbar. Lepas takbir tu terus baca Fatihah. Tak boleh baca iftitah, tak boleh. Terus kena baca Fatihah, wajib. Faham tu? Jadi waktu contoh imam baca surah, kita Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Terus kena membaca Fatihah. Dan tidak disunatkan bagi dia membaca istiftah atau iftitah. Doa iftitah tak disunatkan baca. Malah macam kita sebut tadi, wajib terus membaca Fatihah. Okey, kemudian kalau imam rukuk, jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tak. Kemudian imam rukuk, maka kita tak habis lagi baca, wajib juga kita rukuk bersama imam. Dan tidak harus bagi dia menyempurnakan Fatihah, kena rukuk selalu dah, ikut imam. Cumanya kalau ghalib dhan dia, imam ni akan memanjangkan rukuk. Contoh kita tahu dah, Pok Imam Zaid ni, Pok Imam nama Zaid, Tok Imam nama Zaid. Bukan Pok Imam, Tok Imam nama Zaid. Dia ni kalau rukuk mesti panjang. Maka ketika itu bila kita lambat masbuk, Maliki yaumiddin, imam rukuk. Dalam hati kita, kalau aku baca Fatihah ni sempat rukuk dengan Tok Imam. Sebab imam baca panjang dalam rukuk. Maka sunat juga kita menyempurnakan bacaan Fatihah. Sunat kita menyempurnakan bacaan Fatihah. Itu bila tu?
bila kita yakin ataupun kita sangka dengan sangka yang kuat, imam memanjangkan rukuk. Tapi kebiasaan yang berlaku, rukuk imam akan baca 3 kali tasbih sematalah, tidak memanjangkan. Maka ketika itu, bila sahaja kita habis baca Fatihah, terus kita kena rukuk mengikut imam. Cumanya ada part saya tinggal tu, dia tak perasan. Jadi saya sebut sini, wal masbuqu huwa man adraka min qiyamil imami zamanan la yas'u fihi qira'atul Fatihah. Masbuk tu apa dia? Kita pergi ke hukum masbuk dulu tadi. Masbuk tak terang dulu apa dia masbuk. Jadi masbuk Syekh sebut sini, huwa man adraka min qiyamil imami zamanan la yas'u fihi qira'atul Fatihah. Satu individu yang lambat, yang bila, ataupun kita terjemah literal dulu, man adraka min qiyamil imam, individu iaitu makmum yang dapat, yang sempat daripada qiyamnya imam, daripada berdirinya imam, satu masa yang tidak muat untuk dia selesaikan bacaan Fatihah. Faham tak? Jadi kita masuk tu, imam tengah baca walam yakun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Imam baca tu. Jadi kita masyarakat takbir tu dia baca 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imam pun rukuk. Jadi kita tak sempat masa untuk baca Fatihah dengan tu imam. Maka itu dipanggil sebagai al-masbuq. Boleh? Faham tak? Cuma jangan salah faham. Ada individu yang tak masbuk, tapi orang kata dia masbuk. Sebab apa? Salah faham tentang takrif masbuk. Contohnya apa? Contoh, imam akad takbir, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar selalu dah belakang tu imam. Tak? Lepas tu kita koyak mikir ke benda lain, mikir ke bini, mikir ke anak, mikir ke yuran, mikir ke kerja sekolah, macam-macam benda lah, bola lah apa. Jadi bila kita sedar, bila imam Allahu Akbar, imam nak rukuk, baru kita sedar yang kita ni belum membaca Fatihah. Jadi kita masbuk ke ataupun muwafiq? Kita masbuk ataupun muwafiq? Jawapannya kita muwafiq. Sebab apa kita muwafiq? Sebab kita sempat masa untuk baca Fatihah, cuma kita tak baca. Apa tak baca? Lupa. Faham tu? Disebabkan kita lupa, kita koyak ke benda lain. Waktu tu hukumnya muwafiq. Bila muwafiq, dia wajib menyempurnakan Fatihah dan dibenarkan lambat dengan imam sehingga 5 rukun panjang, ataupun 3 rukun pendek, 2 rukun panjang, yang sebagaimana akan datanglah dalam bab jemaah nanti. Boleh? Tu. Jadi kena faham molek apakah makna al-masbuq. Jadi hukum masbuq macam kita sebut tadilah. Lepas akad takbir, terus kita kena baca Fatihah, dan tidak disunatkan, malah haram baca doa iftitah. Bila mana imam rukuk, terus kita rukuk. Tak boleh kita sempurnakan Fatihah, melainkan kalau kita zan ataupun yakin imam akan memanjangkan bacaan rukuk. Rukuk 5 minit imam. Jadi kita sempatlah baca Fatihah sampai habis, kemudian rukuk dengan tu imam. Waktu itu sunat juga untuk kita sempurnakan bacaan Fatihah. Terus, wa in ishtaghala al-masbuq bi du'a'i al-istiftah wajaba 'alayhi al-baqa'u qa'iman li qira'ati al-Fatihah biqadri ma qara'ahu min du'a'i al-istiftah thumma yarka'. Fa in adraka ar-ruku'a adraka ar-rak'ata wa illa fatathu wa ata biha ba'da salami imamih fa in lam yabqa qa'iman wa raka'a mubasharatan batalat salatuh. Jadi Maulana Syekh sebut apa sini? Dia sebut, bila mana seseorang yang masbuk itu menyebutkan diri dengan baca iftitah. Kita sebut tadi, orang masbuk tak boleh baca istiftah atau iftitah, tak boleh. Dia terus takbir, terus baca Fatihah. Kalau dia sebutkan juga, contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Imam pun Allahu Akbar. Jadi tak sempat dia baca Fatihah. Apa dia baca doa iftitah. Maka apa hukum orang ni? Kita sebut dia kena
Dia tak boleh rukuk ketika tu. Dia tak boleh rukuk. Malah dia kena baca Fatihah. Tabuh bacaan Fatihah tu sekadar tempoh bacaan iftitah tadi. Jadi iftitah yang dia baca tadi, doa iftitah dia baca lebih kurang dalam 20 saat. Contoh. Maka bila dia Maliki Yaumiddin imam rukuk, dia tak boleh rukuk. Malah dia kena baca Fatihah tu sekadar 20 saat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada habis 20 saat contoh. Lepas tu barulah dia boleh rukuk. Boleh? Tu kalau baca iftitah. Dia tak boleh terus rukuk, malah dia kena baca juga Fatihah banyak mana? Sekadar tempoh bacaan iftitah. Iftitah 20 saat, sini ditambah Fatihah 20 saat. Iftitah 10 saat, sini ditambah iftitah 10 saat. Kemudian barulah dia rukuk. Okay. Kemudian bila dia rukuk tu, kalau dia sempat rukuk dengan imam, tumakninah dengan imam dalam rukuk, masya-Allah tabarakallah, dapatlah rakaat tersebut. Dapatlah rakaat tersebut. Tak. Wa illa fatathu atabiha ba'da salami imamih. Tapi kalau tak sempat tumakninah dengan tu imam, mana masa dia rukuk tu imam bangun dah. Dia Allahu akbar, imam pun sami Allahu liman hamidah. Tak sempat tumakninah dengan tu imam. Maka ketika itu kita sebut dia wajib menambah satu rakaat selepas imam bagi salam. Tak. Jadi imam habis bagi salam, dia tambah satu rakaat lagi. Sebab apa? Sebab dia baru buat 3 rakaat hakikatnya. Boleh, barakallahu fikum. Fa illam yabqa qa'iman wa raka'a mubasharatan batalat salatuh. Kalau dia tidak stay berdiri, maknanya dia baca iftitah, lepas tu dia baca surah Fatihah, tak sempat ambil Fatihah imam rukuk, dia berukuk sekali, dia tak sempurnakan Fatihah mengikut qadar bacaan iftitah tadi, maka kita sebut sembahyangnya batal. Molek-molek ada sembahyang batal. Boleh? Dalam nota kaki dia sebut wa yutasawwaru an yakuna masbuqan fi kulli rak'atin bi an qama min as-sujud aw at-tashahhudi fawajada al-imam raki'an aw qariban minhu fatasqutu anhu al-fatihatu wa la yajibu alaihi ikmaluha. Okay, masbuq ni yang biasa berlaku ialah pada awal rakaat lah. Awal rakaat. Tapi boleh tak berlaku pada setiap rakaat? Boleh. Gambarannya macam mana? Kita mari lambat dah, maka kita pun Allahu Akbar dan baca sampai Maliki Yaumiddin, imam berukuk, kita berukuk. Itu masbuk rakaat pertama. Tak, masa rakaat kedua kita sujud tu kita panjang sujud, ataupun tak perasan kalau ke mana. Tak, sedar-sedar imam Allahu Akbar, kita pun bangun. Bila kita bangun tu punya imam dah rukuk dah, maka bila kita bangun tegak berdiri, terus kita rukuk, gugur Fatihah rakaat kedua. Perkara tu berlaku rakaat ketiga dan rakaat keempat. Maka semua tu dianggap sebagai masbuk pada setiap rakaat. Bila masbuk setiap rakaat, maka gugur bacaan Fatihah daripada pihak kita, malah ditanggung oleh Maulana al-Imam, oleh imam lah, oleh imam. Yallah. Selesai kita membincangkan rukun yang keempat. Daripada rukun-rukun salat, kita berpindah kepada rukun yang kelima. Boleh? Ar-ruknul khamis ar-ruku'. Ruku'. Wa huwa lughatan al-inhina. Sudut bahasa rukuk ialah tunduk. Mutlaqu al-inhina. Tunduk sama ada tapak tangan boleh letak pada lutut ataupun tidak. Sekadar menunduk sahaja dipanggil al-inhina, iaitu ar-ruku', ar-ruku' lughatan. Wa syar'an inhina'ul musalli bilan khinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayh. Pada sudut syarak, rukuk ialah tunduknya orang yang sembahyang tanpa inkhinas. Tunduknya orang yang sembahyang tanpa inkhinas. Boleh? Sekira-kira tapak tangan dia sampai kepada lutut. Bukan ni, tapak tangan ni, tapak tangan. Dia sampai kepada lutut. Faham tu? Jadi apa makna inkhinas? Nak suruh saya buat gambaran. Angkat dada gitu, lepas tu punggung tu ke belakang. Kalau kita buat lagu tu tapak tangan sampai ke lutut, tapi tidak dianggap sebagai rukuk sebab ada inkhinas. Saya buatlah sikit. Gini ya. Ada tonggek itu. Gitu.
Punggung ke belakang tonggek, lepas tu dada tu angkat gitu. Boleh tak? Gitu. Punggung apa jelek ni kalau viral ni mapkerah aku. Faham tak? Jadi punggung tonggek ke belakang, dada angkat. Gitu. Tak nampak punggung tak? Beres. Gitu. Tu inkhinas. Jadi tapak tangan tu sampai ke lutut. Sampai ke lutut, tapi tidak dianggap sebagai apa? Rukuk. Sebab apa? Ada inkhinas. Adanya inkhinas. Ini masa kami belajar dengan Habib Ahmad Makhdi dulu, dia memang buat gambaran tu. Kalau tak terang, tak buat gambaran, tak erti. Saya tahu inkhinas tu dengan cara begitu tu melalui Habib Ahmad jugalah. Orang pakai gelak habis lah. Tok guru buat tonggek lagu tu. Dada ke depan, angkat dada, kepala ke atas. Jadi itu makna rukuk pada sudut syarak. Tunduknya seorang yang sembahyang tanpa inkhinas, sekira-kira tapak tangan sampai ke lutut. Boleh? Sama ada dia letak tapak tangan ke lutut atau tak. Yang penting tunduk tu boleh letak tapak tangan ke lutut. Jadi kalau tunduk sikit nak letak tapak tangan kat lutut tak boleh. Mana tapak tangan tu kena kat peha, itu tak sah rukuk. Tidak sah rukuk sama sekali. Boleh setara tu. Okey. Kemudian syurutur rukuk, syarat bagi sah rukuk. Ada 6. Yang pertama, yasihha ma qablahu min al-arkani, fa idza lam yasihha fi ma ba'dahu laghun ila an ya'tiya bimithlihi fi ar-rak'ati at-taliyah. Yang pertama ialah mesti sah rukun sebelum. Jadi sebelum rukuk apa rukunnya? Fatihah tak? Fatihah dengan qiyam tu. Lepas tu baru rukuk. Jadi mesti sah Fatihah tadi, barulah sah rukuk. Ada kata Fatihah tadi tidak sah. Contoh masa kita rukuk tu, kita ingat aku tadi lupa baca Fatihah. Bila lupa baca Fatihah, Fatihah tu tak sah lah. Ataupun baca tadi ada kesilapan, tertinggal satu ayat, baru perasan. Mana siratal ladzi sampai habis tak baca, tinggal, tak perasan. Kalau sengaja tinggal batal dah, dia tak perasan. Tak, maka apa yang perlu dia buat? Terus kena berdiri balik, baca Fatihah semula daripada awal. Rukuk tak sah. Jadi lepas Fatihah tu barulah rukuk balik, i'tidal, sujud. Jadi nak sah rukuk mesti sah ibadat sebelum ataupun rukun sebelum, iaitu membaca Fatihah. Boleh? Itu satu. Okey. Kalau dia kalau rukun sebelum tidak sah, maka rukuk tak sah. Begitulah rukun-rukun selepasnya. Jadi Fatihah tinggal satu ayat tadi. Dia rukuk, tidak sujud, duduk antara dua sujud pula. Allahu akbar. Masuk rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru teringat dalam kepala. Apa yang diingat dalam kepala? Sesungguhnya pada rakaat pertama tadi aku tak sempurna Fatihah. Bacaan Fatihah tidak sah. Maka ketika itu rakaat pertama tu burn. Tahu burn? Bukan side burn. Burn ni mana terbakar, mana cancel. Lagwun. Di apa? Di-cancelkan. Tak dikira lah. Jadi nampak rupa dia sembahyang dua dah. Sebenarnya baru satu rakaat. Jadi nanti dia kena tambah satu rakaat. Jadi 4 rakaat. Mana rupa nampak 5 tapi 4. Sebab apa? Rakaat pertama tu tidak dikira. Boleh? Jadi gitu. Kalau kita ada kesilapan pada Fatihah ataupun pada rukuk, ikutlah. Kita ambil contoh rukuk pula. Masa sujud baru teringat, rukuk aku tak sempurna. Kena bangun balik. Kena rukuk balik. Lepas tu boleh i'tidal balik, sujud balik, duduk antara dua sujud balik. Lepas tu rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Tapi kalau kita teringat kesalahan tu pada rukuk juga. Mana habis rakaat pertama, masuk rakaat kedua kita rukuk. Masa rukuk tu teringat, rukuk rakaat pertama aku tadi ada problem. Tidak tamakninah ataupun kita syak tamakninah ke tak. Maka kita sebut rakaat pertama tu begitu jelah. Rakaat kedua ni boleh dikira rakaat pertama. Kemudian kita tambah lagi satu rakaat. Boleh? Setara tu. Boleh? Yang kedua, yang kedua, jadi syarat rukuk. Yang pertama tadi apa? Mesti sah rukun sebelum. Ni bukan syarat bagi rukuk je ni.
syarat bagi semua rukun lepas ni. I'tidal, nak sah i'tidal mesti sah rukun sebelum, iaitu rukuk. Nak sah sujud mesti sah rukun sebelum, iaitu i'tidal. Tak duduk antara dua sujud, nak sah mesti sah sujud yang pertama. Sujud yang kedua nak sah mesti sah rukun sebelum, iaitu duduk antara dua sujud. Wahakazah. Boleh? Jadi syaratnya akan berulang bagi setiap rukun lah. Kita tak ulang dah lah, syarah dah sini. Yang kedua, syarat sah bagi rukuk ialah alla yaqsida bihi ghairah. Falau hawa li sujudi tilawatin mathala faj'alahu ruku'an lam yakfihi wala yadurru idza qasada ar-ruku'a ma'a ghairihi. Jadi yang kedua ialah dia tidak niat tunduk tu selain daripada rukuk. Tu. Faham tak? Kalau dia tunduk untuk sujud tilawah, kemudian dia jadikan rukuk itu tunduk itu sebagai rukuk, maka tidak memadai. Gini ceritanya. Dia baca ayat tilawah, dia baca Fatihah, lepas tu dia baca ayat tilawah, lepas tu dia tunduk lah. Kira apa tunduk? Nak sujud lah, sujud tilawah. Tapi on the way nak turun tu, malas aku. Malas apa? Malas sujud. Jadi alang-alang dah tunduk, dia pun jadikan sebagai rukuk. Kita sebut tak dikira. Kamu kena bangun balik, kena rukuk balik. Sebab apa tak dikira? Sebab kamu tunduk tadi tujuannya bukan nak rukuk, malah nak sujud. Kamu tukar daripada sujud kepada rukuk, maka tidak memadai. Tidak memadai. Nah. Tapi kalau gabung, boleh. Kalau gabung niat, contoh gini, ada orang baling kita, ada kita pun habis Fatihah, habis surah dah, tak, ataupun tak habis surah pun tak ada masalah. Ada orang baling, kita pun nak mengelak. Dalam hati kita dua, aku tunduk ni untuk rukuk dan untuk mengelak. Aku tunduk ni tujuan aku nak rukuk dan nak mengelak daripada batu apa benda orang baling tu lah. Yang tu memadai. Yang tak boleh kalau kita tunduk tu semata-mata nak lari daripada balingan batu, daripada seseorang, panah dan sebagainya. Jadi alang-alang tunduk kita pun rukuk, itu tidak memadai. Satu perkara penting juga nak beritahu ialah bukan maksud an la yaqsida bi ghairah ini setiap kali nak rukuk tu kita kena niat rukuk. Tak. Contoh sekarang saya nak rukuk, adakah dalam hati aku rukuk saja, aku i'tidal, saja aku sujud, saja aku duduk antara dua sujud, saja aku sujud balik, saja aku bangun untuk qiyam baca Fatihah, saja aku... Tak, bukan. Dia sama ada tak niat apa-apa, mana tak niat untuk rukuk, tak niat untuk sujud, yang tu sah. Ataupun niat untuk sujud, niat untuk rukuk, niat untuk i'tidal, yang tu pun sah. Yang tak boleh, ataupun kita niat dua, untuk rukuk dan dia lari daripada panahan orang, itu pun sah. Tiga tu sah. Yang tak sah satu, apa dia? Kita tunduk tu semata-mata nak lari daripada panahan orang. Alang-alang kita jadikan ianya sebagai rukuk, yang itu tak sah. Kita tunduk untuk sujud ni, tak, tujuannya nak lari daripada panahan orang. Alang-alang kita jadikan silap. Orang panah, kita pun turunkan badan, tunduk. Alang-alang kita jadikan itu sebagai sujud, yang itu tak memadai. Jadi ada 4 gambaran. 1 tak sah, 3 sah. Apa yang sah? Tak niat apa-apa. Mana ketika turun rukuk tu tak niat apa-apa, tujuan turun tu tak niat apa-apa, sah. Ataupun niat untuk rukuk sahaja, sah. Ataupun niat untuk rukuk dan juga lari daripada panahan orang, tunduk tu, sah. Yang tak boleh, tunduk tu semata-mata nak lari daripada panahan orang, yang tu tidak memadai untuk dijadikan sebagai rukuk. Malah dia kena bangun balik, lepas tu rukuk semula. Ya Allah. Yang ketiga, minta share tuan-tuan. Like, comment, share. Tu dia. Boleh? Takut ada orang nak dengar juga. Tak tahu. Bila kita share tu, adalah orang nampak video ni timbul, dia boleh dah dengar. Bantu saya dengan share supaya meluaslah ilmu yang saya sampaikan ni. Asas-asas je. Kita tak erti baca kitab-kitab besar ni, tapi asas ni penting juga lah dalam kehidupan seorang Muslim, supaya ibadahnya sah. Nah, yang ketiga, ayatma'inna fihi wa tuma'ninatu hiya sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Yang ketiga, hendaklah kita tuma'ninah dalam rukuk.
Tumakninah dalam rukuk. Apa tumakninah? Sukunul a'dha, diamnya anggota badan di tempatnya dengan kadar subhanallah. Gini, Allahu Akbar, diam. Sekadar mana subhanallah, barulah sami Allahu liman hamidah. Boleh? Apa panggil apa? Sukunun bain harakatain, diam antara dua pergerakan. Jadi gerak ni Allahu Akbar, diam kejap. Sekadar subhanallah, lepas tu gerak pula sami Allahu liman hamidah. Tak, kalau tak ada tumakninah tidak sah. Biasa budak lah, masa kita budak pun biasa kita buat tak. Mak suruh semayang, nak menipu mak tak tergamak, dah pergi semayang, ambil semayang lebih kurang entah dak semayang pun kalau perempuan tudung pun tak pakai. Tadi semayang tu bapak laju, Allah siap. Tu tak sah tu. Faham tak? Tapi boleh tahan lah, dia boleh tak semayang langsung, nak latih budak boleh. Tu ni. Yang keempat, an takuna tumakninatu fihi yaqinan, mestilah tumakninah yang kita buat tu yakin, ay mutaakkidan minha, falau syakka hal itma'anna am la fala yasih. Jadi kena yakin tumakninah. Kalau kita syak, lah aku rukuk tadi tumakninah ke dak? Duk main lagu tu? Tumakninah ke dak? Rasa macam tak cukup pada subhanallah, rasa lebih dah. Duk main rasa lagu tu. Kita sebut tidak memadai, kena rukuk semula. Tumakninah dengan yakin, barulah i'tidal semula, sujud dan teruskan ibadat sampai selesai. Ya Allah. Yang ke berapa? Yang kelima, ayan haniya bihaitsu tanalu rahatah rukbatayhi wa illam yadhahuma bil fi'l. Hendaklah dia tunduk sehingga tapak tangan boleh kena apa? Lutut. Sekalipun dia tidak letak pada lutut. Saya buatlah gambaran. Tengok ni, tunduk gini. Boleh. Mana tapak tangan tu kena kat lutut. Kalau gini tak sah, tunduk juga ni. Tapi tapak tangan tu hanya boleh letak kat paha, bawah sikit, tak memadai juga. Tak, tunduk lagi tak memadai juga. Sebab tapak tangan bukan ni tapak ni, tapak tangan ni. Ni tapak jari, tapak tangan ni. Jadi kena tunduk sungguh, tunduk lagi. Sampailah tapak tangan tu kena apa? Lutut, barulah memadai. Boleh? Ni kalau ngajar depan ni sedap sikitlah. Kita boleh buat praktikal. Saya kalau ngajar praktikal selalu kalau bab-bab lagu ni bagi mudah, jelas. Kalau kecek je orang tak faham, kurang jelas lah. Kemudian dalam nota kaki tu Maulana Syekh hafizahullah taala sebut, wa amma ruku'ul qa'idi fa aqalluhu, adapun rukuk orang yang duduk sekurang-kurangnya. Hak ni pun saya buat periksa buat ni budak-budak tak boleh jawab juga. Malaslah sebut sekolah mana. Tak. Antu hadhiya jabhatuhu ma qaddama rukbatayhi. Sekurang-kurang rukuk bagi orang yang duduk ialah ni. Dahi ni berbetulan dengan barang yang ada di depan lutut. Tak, kita duduk, semain duduk. Gini, tak sah, tak memadai. Dahi ni mesti depan daripada lutut. Mana kalau dahi sampai dia lutut pun tak sah lagi, mesti apa nama? Ma qaddama rukbatayhi, mesti depan daripada lutut. Gini sikit depan daripada lutut barulah sah. Itu sekurang-kurang rukuk tu bagi orang duduk. Adapun yang sempurna, kita tunduk lagi sekira-kira dahi kita berbetulan dengan tempat sujud kita. Tempat yang sama kita letak dahi masa sujud mesti berbetulan dengan mudah nak cerita sempurna rukuk bagi orang yang duduk ialah tunduk betul lah, sehingga dahi ni berbetulan dengan tempat sujud. Tu yang paling comel lah. Sempurna begitu. Jangan letak atas tempat sujud. Tak ada tempat sujud tu sujud. Ni bukan nak sujud, nak rukuk. Cuma rukuk bagi orang yang duduk. Boleh? وهذا في غير النافلة في السفر وصلاة شدة الخوف ففيهما يكفي مجرد الانحناء. Cuma saya sebut sini sekurang-kurang rukuk bagi orang yang duduk, ataupun sekurang-kurang rukuk bagi orang yang duduk, dan juga akmalul
rukuk lil qa'id tadi tu, itu bagi orang yang sembahyang sihat macam kita ni lah. Tak, tapi kalau orang yang sedang musafir, sembahyang sunat atas kenderaan atau solat syiddatul khauf, maka rukuk bagi dia ialah semata-mata tunduk walaupun sikit. Tengok driver tak nak pergi balik Kelantan, rukuk tu sekadar gitulah, mata pandang depan. Dia tengah bawa kereta, lepas tu sujud bawah sikit lagi, mata gitu. Boleh. Jangan sujud atas steering. Kalau sujud atas steering maknanya ke alam baqa lah, buat selama-lamanya, sambung semayang dalam syurga insya-Allah. Boleh? Tu. Ya Allah. Nombor 6. An yakuna bighairi inkhinas. Kita sebut dah tadi, mesti tunduk tu tanpa inkhinas. Apa inkhinas? Wal inkhinasu an yutati'a ajizatahu wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haram. Inkhinas ialah dia menonggekkan punggung dia, kemudian mengangkat kepala dia, lepas tu mengedepankan dada dia, macam saya buat tadi. Lepas tu punggung tonggek ke belakang. Yang tu kalau kita buat, cuba buat kat rumah, tapak tangan tu kena lutut, tapi tak sah sebab ada inkhinas. Boleh? Kama qala sahibus saffati zubat warrajulu arraki'u jafa mirfaqah kama yusawwi dhahrahu wa unuqah. Kemudian rukun yang ke-6, ar-ruknul as-sadis, al-i'tidal. Okey. Wa huwa lughatan al-istiwa wal istiqamah. Al-i'tidal maknanya istiqamah. Faham tu? Al-istiwa makna kerataan. Istiwa usyams, apa pun istiwa usyams, matahari duduk di tengah-tengah langit. Yastawi ni apa? Merata begitulah, lebih kurang. Mana istiqamah lebih kurang, mana istiqamah jugalah. Itu al-i'tidal. Mana rajulun mu'tadil, mana rajulun yang mustaqim, yang istiqamah dengan amalan tertentu. Naam. Wa syar'an 'audul musalli ila ma kana 'alaihi qabla ruku'ih. Pada sudut syarak, al-i'tidal ialah kembalinya orang yang sembahyang kepada barang yang dia buat sebelum dia rukuk. Jadi dia rukuk, dia berdiri tegak, habis Fatihah dia rukuk. I'tidal ni kembali semula. Kamu buat apa tadi? Berdiri balik. Sami Allahu liman hamidah. Tu. Itu makna apa? Al-i'tidal. Wa huwa ruknun qasir. Ustaz Muhammad share, Ustaz Muhammad, video kita ni bagi viral sikit. Wa huwa ruknun qasir. Ini ialah rukun yang pendek. Syuri'a lil fasli baina ruku' was sujud wa kadha al julusu baina sajdatain. Dia Syekh sebut sini i'tidal. I'tidal ni rukun pendek. Didatangkan sekadar nak memisahkan antara rukuk dengan sujud. Boleh? Kita rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud. Jadi i'tidal tu nak memisahkan antara rukuk dan sujud. Rukuk pendek. Begitu juga duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, rukuk pendek. Dia datangkan untuk memisahkan antara dua sujud. Boleh? Sujud, duduk antara dua sujud, sujud balik. Itu tujuan al-i'tidal, dan juga duduk antara dua sujud. Bila rukuk pendek, maka tak boleh panjangkan. Nanti kita bincang ada bawah tu. Tapi al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid darain memilih dalam kitab beliau At-Tahqiq yang al-i'tidal dan juga duduk antara dua sujud sebagai rukun panjang. Dua rukun panjang. Jadi ikut pandangan ini tak ada masalah lah nak panjang setara mana pun. Boleh. Tapi kalau kita ambil pandangan yang mengatakan rukuk i'tidal dan juga apa? Duduk antara dua sujud rukun pendek, maka kena pendekkan, tak boleh panjangkan. Hujan pula sini. Okey, syurutu al-i'tidal. Syarat i'tidal sittatun, ada 6. Ada 6. Pertama, ayasihha ma qablah. Mesti sah rukun sebelum. Jadi sebelum i'tidal apa? Rukuk. Jadi mesti sah rukuk, barulah sah i'tidal. Rukuk tidak sah, maka i'tidal juga tidak sah. Yang kedua, syarahan macam tadilah. Yang kedua, an la yaqsida bihi ghairah falau rafa'a faz'al min syai' lam yakfihi. Sama dengan syarat rukuk tadi. Jadi masa rukuk kita tunduk tu jangan niat selain daripada rukuk. Sini pun sama.
Maknanya bila kita i'tidal, jangan niat selain daripada i'tidal. Mana kita bangun tu, Sami Allah liman hamidah, kita tidak niat untuk perkara lain. Contoh ada orang nak baling batu, orang panah kita sedang rukuk, kita pun perasan, kelih kita pergi perasan, kita pun bangun. Alang-alang i'tidal lalu, tu tak boleh. Kena rukuk balik, kena i'tidal semula. Faham tak? Syarahan sama macam tadi, ada 4 gambaran tu. Yang ketiga, ayat tuma'inna fi, kena tuma'ninah molek dalam i'tidal. Yang keempat, kena tuma'ninah tu yakin, antakuna tuma'ninah tu yakinan. Yang kelima, an yansiba fi qara dhahri fala yasih idza iktafa bil inhina duna al-istitsab. Kena tegakkan tulang belakang. Kena tegakkan tulang belakang. Sami Allah liman hamidah. Tu boleh? Faham tak? Yang keenam, an la yutawwilahu ziyadatan ala dhikril masyru' fi qadril Fatihah. Ni kalau kita bina i'tidal ni sebagai rukun pendek, maka tak boleh kita panjangkan i'tidal lebih daripada zikir yang disyariatkan di dalam i'tidal, dan juga lebih daripada qadar Fatihah. Gini ceritanya, gini zikir yang disyariatkan dalam i'tidal, apa dia? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu berapa saat? 5 saat contohlah. Lepas tu baca Fatihah 25 saat. 25 tambah 5 berapa? Tadilah 30 saat. Contohlah ni lebih kurang tu lah kita bacanya. Maka i'tidal tu jangan lebih daripada 30 saat. Boleh? Jangan lebih daripada qadar zikir yang disyariatkan dalam i'tidal ditambah dengan bacaan Fatihah. Boleh? Jadi Fatihah 25 saat, zikir 5 saat, jadi 30 saat. Maka i'tidal jangan lebih daripada 30 saat. Faham tak? Kalau tak, batal sembahyang menurut pandangan yang mengatakan ianya rukun pendek. Fa in zada ala dhalika batalatis salah illa i'tidal ar-rak'ah al-akhirah fala yadurru tatwiluh li'annahu mahallul qunuti fil jumlah. Melainkan rakaat yang terakhir. Ini di sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar sebut rakaat terakhir tu tempat kunut fil jumlah. Tak, sebab subuh kan rakaat terakhir kan. Jadi diambil juga iktibar rakaat yang terakhir bagi zuhur, bagi asar, bagi maghrib, bagi isyak. Rakaat terakhir itu, i'tidal yang terakhir bagi rakaat terakhir ialah i'tidal bagi rakaat terakhir, i'tidal bagi rakaat terakhir ialah tempat kunut. Dan kalau kita nak sebut kunut nazilah pun situlah. Tak. Maka di sisi Imam Ibn Hajar kat situ panjang pun tak ada problem, tak ada masalah. Walaupun tak kunut. Walaupun tak baca kunut. Cuma Imam Ramli sebut wa amma indar ramli fayadurru tatwiluhu biduni kunut. Imam Ramli kata boleh panjang, tapi baca kunut subuh baca kunut panjang beres. I'tidal tu sebab baca kunut. Awak baca kunut nazilah dalam zuhur, beres. Asar gitu juga. Tapi kalau tak ada kunut, pasal apa panjang? Rukun pendek kan, kena pendek. Jadi Imam Ramli tengok pada sudut mesti dibaca sungguh kunut tu, barulah boleh dipanjangkan. Tak baca tak boleh lah. Imam Ibn Hajar dia lebih luas lah. Mana Imam Ibn Hajar sebut tu kan tempat kunut. Awak kunut ke tak, itu tempat kunut. Bila tempat kunut boleh dipanjangkan, sama ada awak baca kunut ataupun tidak. Nanti khilaf kat situ. Boleh? Ya Allah. Yang terakhir untuk pagi ni ialah ruknu as-sabi', rukun yang ke-7. 9.40 dah. 40 minit dah bebe depan kamera ni. Orang dengar alhamdulillah, orang tak dengar alhamdulillah. Kita bukan apa panggil, apa nama, influencer. Kita orang biasa-biasa, sekadar-sekadar. Orang lain ribuan orang tengok. Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abdul lagi. Kita seorang dua dengar badan lah, insya-Allah khair. Ana barakatillah. Ya Allah. Ar-rukun as-sabi', rukun yang ke-7, as-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Jadi sujud ni 2 kali, tapi diletak sebagai satu rukun. Tidak dianggap sebagai sujud pertama rukun,
Sujud yang kedua tu rukun yang lain tak? Dua-dua sujud tu satu rukun sahaja. Boleh? Sebab apa? Sebab benda sama. Benda sama. Tak? Dia kalau kembar, ni Zaid, ni Muhammad, nama lain-lain. Sebab apa? Sebab lain. Walaupun kembar, muka lain, orang lain-lain. Sini benda sama. Tak? Maka kira sekali je lah. Lebih kurang gitulah. Dia kias tu mungkin tak kena. Bahawa lughatan at-tatamun wal-mail wal-mail. Dia sudut bahasa sujud ni makna kecenderungan, condong. Waqila al-khudu' wat-tadhallul. Dikatakan juga sudut bahasa as-sujud ialah rendah diri, rasa tadhallul, menghina diri wa hakaza. Wa syar'an wad'ul musalli jabhatahu ala musallah. Pada sudut syarak, sujud ialah meletakkan oleh orang yang sembahyang akan dahinya ke tempat solatnya. Faham tak? Di perbuatan kita meletak dahi kita di tempat sujud, itulah sujud. Kita letak dahi kita di tempat sembahyang, itulah dinamakan sebagai sujud pada sudut syarak. Kemudian syurutus sujud. Syarat sah sujud ada 9, ada 9. Yang pertama, ayasihha ma qablah, mesti sah barang sebelum sujud. Faham tak? Rukun sebelum sujud apa dia? I'tidal. Maka i'tidal mesti sah, barulah sah sujud. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah, ay adamul huwi li ghairihi. Falau saqata ala wajhihi aw hawa liruku' faj'alahu lis-sujud lam yakfihi. Jadi tidak niat tunduk tu, turun tu selain daripada sujud. Jadi kalau seseorang tu kena enjar, tahu kena enjar, ngesepok daripada belakang, boleh. Jadi dia pun terbungkam gitu. Jadi alang-alang dia jadikan sujud. Dah jatuh bawah dah, bawah jatuh tanah dah, dia pun sujud tak boleh. Ataupun orang tu turun untuk rukuk. Tak, lepas tu masa turun untuk rukuk tu, nak sampai rukuk baru tengok, rukuk dah tadi, ni patut sujud, dia pun turun terus untuk sujud. Tidak memadai juga. Sebab apa? Mula-mula turun tu niatnya untuk benda lain. Boleh? Maka dia kena tegak balik, kena sujud balik. Berbeza dalam satu situasi. Satu situasi ni boleh. Contoh apa? Dia nak sujud ni, dia pun turun. Turun kaki sakit ke terpelik jatuh. Jadi dia turun tadi untuk apa? Dia tunduk tadi untuk apa? Untuk sujud dah lah. Kemudian terjatuh. Itu dia terus boleh sujud, tak ada masalah. Sebab memang tujuan dia turun tu sujud, untuk sujud. Berbeza dengan dua tadi. Dua tadi seorang turun sebab kena sepok daripada belakang, terbungkam mana ke tanah. Seorang lagi nak rukuk, baru teringat rupanya dah rukuk. Jadi dia tukar tunduk tu untuk sujud selalu dah. Tidak memadai, kena berdiri duduk. Faham tak? Ya Allah. Nah. Yang ketiga, ayat tuma'inna fi, kena tumakninah dalam sujud. Sekadar bacaan subhanallah, sukunun bainal harakatain. Yang keempat, antakuna tumakninatu yaqinan, mesti tumakninah dalam sujud tu yakin. Kalau syak, maka kena sujud semula. Yang kelima, yasjuda ala sab'ati a'dha, mesti sujud di atas 7 anggota. Apa anggota tu? Ni dahi. Apa dahi? Ni dahi ya. Lebar dia, lebar ke panjang ni? Daripada tempat biasa tumbuh rambut sampai kening ni. Panjang ni gini ya. Ujung kening tarik ke atas. Tu tengah tu dahi. Tak. Nah. Boleh? Azhari kita. Ya Allah. Nombor 5, jadi mesti sujud di atas 7 anggota. Apa 7 tu? Dahi. Lepas tu 2 tapak tangan. Ni tapak tangan ni. Tapak tangan ataupun tapak jari lah. Ni tapak tangan ataupun tapak jari. Tapak jari tu walaupun satu gini semuanya, letak atas tempat sujud, beres dah, sah dah. Jangan belakang je gitu. Tapi moleknya semualah. Warukbatain, begitu juga 2 lutut mesti letak di atas tanah. Wabutunil asabi'ir rijlain, makna tapak
uh, jari jemari kaki. Mesti kena lipat salah satu jari jemari kaki. Mana kanan kena lipat satu, kiri kena lipat satu masa sujud. Kalau tak lipat langsung tegak lagu tu, tak sah. Ataupun gini semayang, mana belakang dia tu yang kena tanah, tak boleh, mesti kena lipat. Faham tu? Cumanya adalah pandangan. Ustaz, saya 400 tahun dah semayang, Ustaz. Semayang dalam keadaan kaki tak lipat. Kita semua kalah, sah insya-Allah. Ikut pandangan lain, Imam Rafi'i tak silap. Lepas ni akan datang semayang dalam keadaan lipat jari. Boleh? Nah. Wallazi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kullul jabhah. Jadi saya sebut sini wajibnya sebahagian kecil daripada setiap anggota. Jadi 7 anggota tu apa? Ulang balik, ya Allah. Dahi 1. Tapak tangan kiri kanan 2. Lutut ada 2 lutut tak? Ke 3? 2 jadi 5. Lepas tu tapak jari kaki kanan kiri 7. Jadi satu juzuk kecil daripada anggota-anggota ni mesti kena ke tanah. Jadi dahi contoh, kawan tu rambut penuh sini rambut tengah ni kena dah, beres kena tanah dah, kena tempat sujud. Jari gitu saja boleh dah. Tapak jari kaki 1 sahaja padan dah. Lutut sikit daripada lutut, beres dah. Cuma yang molek biar lekat tetap ataupun lekat molek semua sekali. Yang keenam, antakuna jabhatuhu maksyufatan walau juz'an mimma yasjudu bihi. Yang keenam, hendaklah dia punya dahi dia terbuka. Hendaklah dahi dia terbuka. Walaupun satu juzuk kecil. Boleh. Macam saya sebut tadi lah. Manakala kemarin gini nah ni tak sah ni, dah sujud gini ataupun kawan tu rambut panjang tutup semua ni, yang tu tak sah. Boleh. Tapi kalau semayang gini, main gini, semayang gini, rambut gini ada sikit dahi dia kena apa? Tempat sujud, yang tu masih sah. Ya. Yang ketujuh, la alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatih ka tarafi imamatih aw kummih. Yang ketujuh, jangan kita sujud di atas satu perkara yang bergerak dengan kita ketika mana kita bergerak. Mana ridak ada ridak. Tak ada ridak. Tidak kita ambil dia. Tadi ni ridak ni masa kita semayang tak? Dia bergerak tak dengan kita? Bergerak lah. Baju bergerak dengan kita, kopiah bergerak dengan kita, dengan plakat bergerak dengan kita, baju ni bergerak dengan kita. Kalau perempuan telekong bergerak dengan dia. Semula masa kita apa tadi? Semayang ni benda-benda yang bergerak dengan kita, kopiah, serban, ridak. Kalau perempuan telekong. Jadi masa sujud jangan sujud atas tu. Jangan sujud atas perkara tu. Kalau sujud atas perkara tu tidak sah sujud tu. Faham tak? Contoh saya sujud. Ni, saya pun sujud atas ni. Tak sah sujud saya tu. Faham tu? Tu. Tapi kalau benda ni jauh. Contoh ni panjang ni. 2 km panjang ni contoh. Faham tak? Jadi hujung tu dengan saya. Begini saya. Tak. Cuma bahagian tempat sujud tu ada ridak kan, yang duduk atas tanah tu, ridak yang duduk atas tanah ni, pangkai dia kat sini. Lepas tu hujung dia tu ada kat tanah, tempat yang saya nak sujud nanti. Masa saya bergerak, tunggang terbalik sujud, masa saya bergerak solat tu, hujung tu bergerak tak? Hujung tu tak bergerak. Bila hujung tu tak bergerak, masa saya sujud atas dia beres, tak ada masalah. Mana-mana ada sah. Sebab apa? Sebab hujung tu tak bergerak ketika mana saya bergerak. Yang tak boleh ialah kita sujud di atas satu perkara yang bergerak dengan kita. Ni semua bergerak ni. Faham tak? Ni semua bergerak. Jadi masa sujud tu jatuh situ, kita pun sujud atas dia, tidak sah. Perempuan duduk atas, sujud atas telekung, tidak sah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau tempat sujud kita tu antara hujung bucu kapet dan lantai, sah ke? Maknanya sebahagian dahi terkena kapet, sebahagian lagi terkena lantai, sah, tak ada masalah. Sebab tempat sujud ni bukan mesti lantai, kapet pun boleh, sejadah pun boleh, tanah pun boleh. Jadi kalau kebetulan tu kita sujud tu ada kapet, lepas tu tepi tu lantai kan, saya faham soalan ni. Ada kita sujud tengah, sebahagian duduk sini, sebahagian duduk sini, sah, tak ada masalah. Sebab cukup syarat dah, sebahagian daripada, malah semua lah tu, daripada kepala tu kena tempat sujud. Boleh. Yang ke-8, irtifa'u asafilihi ala a'alih, asafilhu al-ajizatu a'alih al-katifan wal-raqs. Syarat ke-8 untuk sah sujud ialah mesti asafilihi, bahagian punggung. Bukan asafil, bahagian punggung, sekitar punggung tu. Tak, mesti lebih tinggi daripada a'alih, itu daripada katif, bahu dan juga kepala. Mana sujud tu gini lah bentuknya. Tak, ni bahu, kepala lebih rendah daripada punggung. Kalau orang tu sembahyang atas katil ke, sebagai contoh, katil tu rosak, akhir sekali masa dia sujud tu jadi gini, rata gitu atau begitu. Dia sujud atas katil, cuma katil bawah tu spring rosak lagu mana, bahagian bawah tu jatuh bawah. Tak, jadi kepala lebih tinggi daripada punggung. Dia tengok daripada tepi, nampak rupa begitu, tidak sah solat tu. Boleh? Sujud tu tidak sah lah, sujud tu tidak sah. Yang ke-9, at-tahamulu bi ra'sih bihaitsu law sajada ala qit'ati qutrin lan kabasat. Yang ke-9 yang terakhir, bila kita sujud mesti kita lepas kepala. Faham tak? Sekira-kira kalau ada tisu tu mendak. Contoh ni tisu, kita pun sujud, tisu tu mendak. Ni tisu ni beginilah tisu. Sujud mendap dia. Kalau saya sujud ini kepala sujud ini. Molek-molek ada. Mana tak lepas kepala, imbang, tak sah. Ada mazhab kata sah, tapi mazhab Syafi'i tak sah. Mesti lepas gitu. Bukan kena tenyeh sampai hitam ni ada 3 line kat sini. Tak, bukan. Sekadar lepaskan kepala sahaja, sekira-kira ada tisu, bukan batu, tisu. Tak, tisu tu jadi mendak ke bawah. Kama qala sahibu Saffati Zubat, wasabi'u sujudu marrataini ma' syai'in minal jabhah maksyufan yada'. Jadi selesai kat situ, kita baca beberapa rukun yang ini. Sedikit baki bab Fatihah. Rukun yang kelima, rukuk, tidak dan sujud. 3 rukun. Alhamdulillah, insya-Allah pada sesi akan datang kita akan sambung ar-ruknu ats-tsamin. Rukun yang ke-8 ialah duduk antara 2 sujud. Sekian sahaja daripada saya. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.